Selamat Saboy ke daerah Tutong. Assalamualaikum Naradina, apa kabarnya pada pagi ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nadira dan juga Umu, alhamdulillah saya dalam keadaan yang baik pada pagi ini. Bagaimana pula dengan Nadira dan juga Umu, apa kabar? Alhamdulillah, kami di sini walafiat. sihat, ceria sahaja. Semakin ceria juga melihat Adina pada pagi ini. Nampak manis dengan warna yang dikenakannya pada pagi ini. Betul. Warna apa ni? Burgundy, warna merah ni rasanya. Adina, sebenarnya kami ada bercerita tentang satu topik iaitu berkenaan dengan memori waktu alam persekolahan. Alam persekolahan. Mungkin Dina dapat kongsikan bersama kami dan juga penonton. Baik, kalau saya secara peribadi, memori sewaktu mula-mula kembali ke sekolah ini memang agak samar-samar lah kerana tidak ingat. Tapi memang saya seorang yang pemalu sebenarnya, seperti Umu juga. Pada waktu kecil, seorang introvert. Tapi memang lama-kelamaan menjadi seorang yang ekstrovert juga kerana kenal-kenalan dengan rakan-rakan yang lain dan menjadi seorang independen sewaktu bersekolah kerana memang pada waktu kecil saya seorang yang suka datang ke sekolah sebenarnya. Jadi kalau yang menangis-nangis satu jaranglah, memang Indah pernah lah, tapi alhamdulillah kenangan waktu kecil dia datang ke sekolah itu antara satu kegemaran saya lah kerana waktu datang ke sekolah inilah barulah kita ni akan berjumpa dengan rakan-rakan yang lain. Apatah lagi sewaktu kembali ke sekolah selepas cuti persekolahan, barulah kita ni orang dapat mengongsikan antara apa yang kita lakukan di sepanjang cuti persekolahan itu kerana waktu dahulu kita ni tidak ada media sosial, tidak ada telefon pintar dan sebagainya. Jadi sewaktu sekolah itulah barulah kita ni mengongsikan dan juga bercerita kepada rakan-rakan kita ni. Betul, tepat sekali. Saya sokong ni apa yang Adina katakan. Kalau dulu ada media sosial, jadinya kita ni cuma bersosial dengan rakan-rakan kita ni. Betul. Kita bermain permainan yang kita ni reka sendiri dalam waktu yang sangat singkat, tetapi memang masih lagi digunakan sehingga waktu ini, di mana ada satu permainan ni, kalau saya tidak silap, permainannya ialah bermain pemadam. Siapa pemadam yang mana satu di atas, dia yang menang. Mungkin Adina pun ada jualah kan melalui pengalaman kenangan tersebut. Sewaktu dalam persekolahan, rasanya kita memiliki childhood ataupun waktu kecil yang agak sama. Terima kasih Adina sudah pun mengongsikan. Jadi kita sekarang ingin tahu pula laporan dan perkongsian dari daerah Tutong pastinya sudah ada. Silakan Adina. Baik, terima kasih rakan tugas kita Nadira dan juga Umu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam Jumaat Auda. Alhamdulillah kita bersua pada pagi ini, hari Jumaat 3 Januari 2025 dan Auda kita telah pun berada di tahun 2025 di mana diharapkan semoga kita semua akan dapat menjalani tahun ini dengan penuh lagi kebahagiaan, penuh dengan keceriaan dan juga penuh keyakinan untuk mencapai apapun yang kita azamkan dan kita harapkan pada tahun 2025 ini. Dan ada sebagai makluman bersama juga ingin dikongsikan cuaca di daerah Tutong pada hari ini alhamdulillah cerah dan juga mengizinkan. Jadi apapun perancangan Auda, semoga semuanya akan diberikan kemudahan dan juga kelancaran untuk hari ini. Baik, dalam pertemuan kita hari ini seperti biasa akan dikongsikan beberapa info semasa yang akan berlangsung di daerah Tutong, di mana akan diadakan juga pertandingan bidang kecil 2025 yang dibukakan kepada rakyat dan juga penduduk tetap di negara Brunei Darussalam yang berumur di antara 6 hingga 12 tahun, di mana ada pelbagai lagi antara syarat-syarat penyertaan akan dikenakan dalam pertandingan ini. Jadi bagi ada penduduk di daerah Tutong yang ingin berminat menyertai pertandingan bintang kecil ini, borang penyertaan anda bolehlah dapati di Radio Television Brunei cawangan daerah Tutong semasa waktu pejabat. Dan itulah antara dikongsikan satu makluman pada hari ini. Dan untuk seterusnya kita akan beralih untuk ikuti satu bahan visual yang telah pun disediakan untuk edisinya pada pagi ini. Untuk itu mari kita saksikan bersama. Dalam hidup ini, kita sering meluangkan banyak masa dengan melakukan kerja-kerja harian.
Aktiviti harian seperti bekerja, membawa keluarga membeli belah maupun berkumpul bersama rakan-rakan, saudara mara dan keluarga misalnya di restoran-restoran, gedung-gedung perniagaan dan sebagainya adalah sebahagian daripada rutin dan tanggungjawab sosial kita. Walaupun kerja-kerja harian ini penting untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan, namun adalah menjadi tanggungjawab dan kewajipan bagi seseorang yang beragama Islam itu untuk tidak alpa, lebih-lebih lagi dalam menjaga waktu sembahyang. Dalam kehidupan sehari-hari, menjaga konsistensi dalam beribadah dapat menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala di samping memberi ketenangan, ketenteraman dan kekuatan jiwa. Sebagai sebuah negara yang amat memegang teguh pada pegangan Islam, negara Brunei Darussalam amat menggalakkan pembinaan surau-surau di gedung-gedung perniagaan, tempat-tempat tumpuan dan sebagainya. Surau adalah sebuah tempat ibadah dalam agama Islam yang biasanya mempunyai ruang lebih kecil daripada masjid yang dapat digunakan untuk solat dan iktikaf. Dengan adanya surau-surau tersebut, pastinya dapat memberikan kemaslahatan dan kemudahan kepada orang Islam untuk melaksanakan kewajipan sebagai seorang Muslim. Adapun menaikkan solat fardu 5 waktu itu, hukumnya adalah wajib bagi mereka yang beragama Islam, malah lebih utama dari seluruh isi dunia ini yang dipertanggungjawabkan kepada manusia di akhirat kelak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi bahawa Rasulullah SAW telah menegaskan bahawa sembahyang itu ialah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, sesungguhnya ia telah mendirikan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkannya, sesungguhnya dia telah meruntuhkan agamanya. Jelaslah daripada hadis tersebut bahawa sembahyang itu merupakan tiang agama dan juga satu-satunya ibadah yang tidak akan gugur kewajipan mengerjakannya dan wajib dilaksanakan walau dalam apa jua keadaan. Oleh itu, beruntunglah bagi mereka yang berusaha sedaya upaya memelihara ibadah solat 5 waktu pada setiap masa. Surau di premis perniagaan memberikan pelbagai manfaat, terutama dari segi aspek sosial, keagamaan, serta yang menunjukkan komitmen pemilik perniagaan terhadap nilai-nilai agama dan kebajikan masyarakat yang setentunya dapat menarik lebih ramai pelanggan. Selain juga membantu pelanggan yang sedang sibuk membeli belah di gedung-gedung perniagaan dan sebagainya untuk menjimatkan masa daripada berkendara ke masjid-masjid berdekatan dengan hanya melaksanakan solat fardu di surau yang telah disediakan. Bagi para pekerja pula, mempunyai ruangan surau sama ada luas atau sederhana adalah memadai untuk meningkatkan kesejahteraan mereka yang beragama Islam untuk menunaikan solat fardu tanpa meninggalkan tempat kerja. Hal ini semestinya akan dapat meningkatkan kesejahteraan fizikal dan mental mereka kerana dapat menjalani ibadah dengan mudah dan teratur. Dengan adanya surau-surau di premis-premis perniagaan ini amatlah baik kerana bagi pendapat saya ia adalah untuk memudahkan bagi orang Islam yang berada di Brunei untuk menunaikan sembahyang di mana-mana saja tempat berada. Ianya juga adalah selaras dengan hasrat Ka'bah Duli yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk memastikan negara Brunei sebagai sebuah negara yang mengutamakan kewajipan sebagai umat Islam itu dipenuhi dengan sebaiknya. Bagi pendapat saya tentang adanya surau di restoran atau di premis-premis perniagaan ini adalah sesuatu hal yang baik karena surau merupakan salah satu kebutuhan bagi kita umat muslim untuk menjalankan ibadah sholat dan kewajiban lainnya, apalagi kita hidup di negara Brunei Darussalam yang mayoritas umat muslim dan negara Islam. Nantinya surau itu nanti dipergunakan untuk beribadah oleh pengunjung, customer untuk melakukan ibadah-ibadah di mana kala mereka sedang dalam perjalanan atau ada kegiatan, jadi tetap bisa melakukan kewajibannya yaitu sholat. Kemudian daripada itu, surau ini juga dapat dipergunakan untuk seluruh pekerja agar semuanya dapat bekerja dan melakukan kewajibannya dengan tepat waktu dan baik.
Dengan adanya surau di Premis Perniagaan, ia bukan sahaja memberikan satu kemudahan kepada individu untuk beribadah, tetapi juga menyumbang kepada suasana kerja yang lebih positif dan produktif. Tambahan lagi, kemudahan surau di negara ini yang telah disediakan di setiap premis perniagaan, kelazimannya disediakan juga dengan kemudahan-kemudahan lain bagi keselesaan para pengguna, seperti disediakan ruangan solat yang berbeza bagi jemaah lelaki dan perempuan, tempat untuk mengambil wudu, tikar-tikar atau karpet sembahyang, alat-alat penghawa dingin atau kipas, kitab-kitab suci Al-Quran dan buku-buku tahlil dan yasin, rihal-rihal, telekong-telekong bagi jemaah perempuan, kerusi bagi jemaah yang memerlukan dan banyak lagi. Kesemua kemudahan ini bertujuan untuk memberikan keselesaan serta meningkatkan pengalaman beribadah di surau, dan oleh yang demikian adalah mustahak buat para pengguna surau untuk menjaga sebaiknya kemudahan-kemudahan yang telah disediakan dengan tidak merosak atau mengambil sesuatu tanpa izin dari pemilik gedung atau mereka yang mewakafkannya, selain sentiasa menjaga kebersihan ruangan surau. Keselesaan dalam sembahyang adalah aspek penting dalam agama Islam kerana ia membantu meningkatkan khusyuk dan kekhusyukan hati kepada Allah. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 238, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, peliharalah, yakni kerjakan dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang usta, dan berdirilah kerana Allah, yakni dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Tuntasnya, penyediaan surau di premis-premis perniagaan banyak membawa kebaikan, antaranya dari segi keberkatan dalam perniagaan, kerana dalam ajaran Islam sendiri ada mengajarkan bahawa memudahkan urusan orang lain seperti pekerja, pelanggan atau pengunjung, lebih-lebih lagi dalam menjalani ibadah, insya-Allah dapat membawa keberkatan kepada perniagaan, dan dari aspek lain juga memiliki rakyat yang sentiasa memelihara solat serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nescaya bukan perniagaan sahaja diberkati, malah negara akan dilimpahkan dengan nikmat keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan.